الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Pendahuluan dalam kehidupan orang Islam, istilah akidah, ibadah dan juga akhlak merupakan istilah yang sudah biasa didengar di dalam kalangan mereka. Ibadah lebih berbentuk pelaksanaan terhadap apa yang diperintahkan Allah secara praktikal. Tanpa pelaksanaan ibadah akidah. Okey. Tanpa pelaksanaan akidah, tanpa pelaksanaan ibadah, akidah yang diikrarkan seseorang tidak akan sempurna. Jadi istilah akidah, ibadah, akhlak sering kita dengar di dalam pengajian kita, tazkirah dan bacaan kita. Jadi tanpa pelaksanaan yang ibadah, akidah yang diikrarkan seorang tidak sempurna sebab dia telah mengiktiraf, mengakui Allah sebagai Tuhan. Sebagaimana yang kita sebutkan semalam, dia telah mengiktiraf tentang uluhiyahnya Allah. Allah Ta'ala menghidupkan, mematikan, memudaratkan, memberi manfaat, mengurus, menjadi alam dan mengurus alam, mengatur, mengurniakan rezeki, menurunkan hujan dan sebagainya. Tetapi tanpa diikuti dengan pelaksanaan ibadah kepada Allah, maka pengikrarannya itu, pengiktirafannya itu tidak sempurna. Sebab itu di dalam perbahasan semalam kita telah menyebut iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan atau wal amalu bil jawarih. Iqrar dengan lisan, tasdiq dengan hati. Tasdiq maknanya mengiyakan, membenarkan dengan hati. Dia tidak sempurna lagi syahadah yang kita tuturkan, yang kita ucapkan, tak sempurna lagi. Untuk dia sekadar sah iman seseorang, keislaman seseorang, sah dah Islam dia telah dianggap sebagai orang Islam. Tetapi tidak sempurna keislaman dia tanpa diikuti dengan ibadah. Ibadah ini hasil daripada keyakinan di dalam hati, membuahkan suatu ketundukan, hasil daripada pengakuan yang dia akui di dalam hati. Sebab itu disebut di sini tanpa pelaksanaan ibadah, akidah yang diikrarkan seorang tidak sempurna. Ia hanya menjadi seorang berpada dengan ikrar sahaja, namun dalam masa yang sama tidak sanggup melaksanakan apa yang diikrarkan sebagai bukti kepada ikrar yang dibuat itu. Jika itu yang berlaku, bermakna orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW lebih baik daripada dari satu sudut kerana mereka melaksanakan tuntutan ibadah meskipun di dalam keadaan malas dan menunjuk dan meskipun ikrar yang mereka lakukan adalah sekadar toping sahaja dan mereka sebenarnya tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dalam arti kata yang sebenar. Kalau tidak dijelmakan di ibadah hasil daripada ikrar, orang munafik itu di sudut zahirnya dia lebih baiklah di sudut zahir, walaupun di sudut hakikat ikrarnya itu dia tidak sempurna sebab dia tidak tasdik di dalam hati tentang pengiktirafan kepada Allah sebagai Tuhan dan pengiktirafan kepada Rasul sebagai pesuruh Allah. Cuma dia menzahirkan ibadat. Jadi di sudut zahirnya seolah-olah, bukan semestinya, seolah-olah mereka baik daripada orang Islam di sudut perangai, di sudut penampilan zahir, di sudut fiqh, di sudut syariat. Sebab mereka sembahyang. Walaupun sembahyang itu tidak sah, sebab tidak ada tasdik di dalam hati. Sembahyang, puasa, zakat, haji mereka buat juga.
Semalam kita dah sebut masalah nifaq ini, dia ada dua, nifaqul fi'li dan nifaqul qalbi. Semasa di Mekah tidak wujudnya golongan munafik. Kafir Islam, kafir Islam. Mereka tidak perlu berpura-pura menunjukkan mereka Islam kerana mereka memang anti Islam. Mereka kena menzahirkan penentangan, permusuhan dengan orang Islam. Sebab tu dia ada Islam, dia ada kafir masa tu. Rasulullah dan juga para sahabat tidak kuat. Islam pada masa itu tidak boleh bergerak dengan begitu pantas. Tidak boleh disebarkan dengan begitu meluas. Sebab itu berlakunya penghijrahan. Di Habsyah 2 kali, Taif akhir sekali ke Madinatul Munawwarah. Kerana tekanan yang begitu kuat dari orang kafir. Mereka tak perlu berpura-pura untuk menyatakan permusuhan dengan agama Islam. Bila sampai di Madinah Munawwarah, orang Islam dah kuat. Sokongan Rasulullah ni bertambah, meningkat. Pada masa itu mereka terpaksa kena berpura-pura. Kalau mereka menzahirkan kekufuran mereka, penentangan mereka, sudah tentu orang tidak boleh terima. Rasulullah pula menjadi ketua negara. Segala kebajikan peruntukan daripada negara tidak dapat disalurkan kepada mereka sebab mereka ni kafir. Rasulullah pernah ketika berada di Madinah Munawwarah cuba nak beri tekanan kepada orang yang bukan Islam melalui bantuan-bantuan daripada negara. Sebab dia khalifah, sumber-sumber hasil bumi, orang bagi zakat dan sebagainya, kharash dan sebagainya, dimasukkan di dalam harta negara ni, di dalam pembendaharaan negara. Yang disebut pada masa itu Baitul Mal. Sekarang ni kita ada pejabat ke, lebih hebat. Dulu Baitul Mal tempat simpan harta rumah. Pada yang pertamanya rumah Rasulullah. Lepas tu dibuat rumah asing. Rumah Baitul Mal itu. Orang bagi zakat, sumbangan, dikumpulkan di rumah tersebut untuk diagihkan kepada rakyat yang memerlukan. Rasulullah cuba tak bagi kebajikan, sumbangan-sumbangan daripada negara Islam Madinah ni kepada orang kafir di atas tujuan dan maksud supaya orang kafir ni rasa tertekan. Orang Islam dapat macam-macam zakat, kebajikan, sumbangan ni, berbagai keperluan dapat disalurkan kepada orang Islam. Jadi orang kafir tak dapat. Rasulullah nak supaya orang kafir ni rasa tertekan, akhirnya dia masuk Islam. Dia juga memerlukan sumbangan bantuan daripada sebuah negara. Allah Ta'ala tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, bukan atas kamu memberi petunjuk kepada orang. Allah lah yang memberi petunjuk. Maksudnya kalau rakyat itu dia Islam ke, dia kafir ke, dia memerlukan bantuan, wajib disalurkan. Itulah menunjukkan keadilan agama Islam. Jadi orang munafik ni dia berpura-pura supaya dia dilayan sebagaimana orang Islam yang lain. Sebab itu sebagaimana yang disebutkan tadi, di Mekah tidak wujud isu munafik, tetapi berlaku di Madinah Al-Munawwarah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Maksudnya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya memperdaya diri mereka sendiri sedangkan mereka tidak menyedari. Dia kata kami beriman, hakikatnya tidak beriman. Tadi kita sebut apa dia? Kerana nak supaya mereka diberi layanan sebagaimana orang Islam yang lain. Mereka terpaksa berpura-pura. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap Allah, terhadap agama Allah, dengan perbuatan pura-pura beriman sedang mereka kafir pada batinnya. Dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan membiarkan mereka di dalam keadaan munafik. Mereka pula apabila berdiri hendak sembahyang, mereka berdiri dengan malas. Mereka hanya bertujuan riak, memperlihatkan sembahyangnya kepada manusia supaya disangka bahawa mereka orang-orang yang beriman, dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang melainkan sedikit, jarang-jarang sembahyang. Pertamanya kalau malas sembahyang, sembahyang juga tapi ada perasaan yang berat nak sembahyang. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Salah satu sifat munafik ada dalam diri kita.
Semayang juga tapi rasa malas, berat. Ataupun jarang-jarang semayang, juga sebahagian daripada ciri munafik. Jadi munafik ini, saya ulang sekali lagi sebagaimana yang kita bahaskan semalam, dia masalah hati. Sebab itu, kita zaman sekarang, kita tidak boleh mentakyinkan, menentukan mana-mana kumpulan daripada orang Islam, mana-mana individu daripada kalangan orang Islam, mana-mana pihak daripada kalangan orang Islam, puak ni munafik, kumpulan ni munafik, individu ni munafik. Sebab wallahu ya'lamu ma fi qulubihim. Di dalam surah An-Nisa Allah Taala kata wallahu ya'lamu ma fi qulubihim. Allah lah yang mengetahui sesuatu yang ada di dalam hati mereka. Isu munafik, bab munafik ini, perkara munafik dia masalah hati. Bila melibatkan masalah hati, hati siapa yang tahu? Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang terlintas di dalam hati. Masalah hati adalah urusan Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang mengetahui tentang orang munafik. Kita hanya mengetahui ciri-ciri. Ciri-ciri itu kita pun ada kadang-kadang tu. Bukan kata orang lain. Nabi SAW sendiri pun tak tahu. Orang munafik ini tak tahu. Sebab dia melibatkan masalah hati, masalah batin, Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Kecuali beberapa orang yang berada di Madinah itu yang telah diberitahu oleh Allah. Dia ni munafik, beritahu kepada Nabi. Yang tu Nabi tahu. Sebab itu zaman kita sekarang ni, kita tak ada orang munafik lah. Sebab kita dalam dunia ni tak ada orang munafik. Walaupun mungkin kita ada tuan-tuan ada baca, dengar ceramah, kuliah dan sebagainya, ada orang munafik. Masih ada lagi golongan munafik sampai kiamat. Bagi saya, pendapat yang kuatnya tak ada. Buktinya di dalam syarah Muslim, Imam Nawawi buat mari dua pendapat. Pendapat yang pertama kata ada lagi sampai kiamat. Pendapat yang kedua tak ada. Yang kedua, Imam Bukhari membawa riwayat daripada Huzaifah ibn Yaman. Huzaifah ni pemegang rahsia Rasulullah. Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah menyenaraikan beberapa orang nama orang munafik di Madinah. Kepada orang lain dia tak beritahu. Rasulullah ni dia bimbang, takut orang pergi cari seorang-seorang, orang pergi kutip seorang-seorang macam 6 jahanam tu. Pangkah seorang-seorang sampai munafik di Madinah ni. Lebih-lebih lagi Sayyidina Umar dia tak boleh dengar lah. Dia tahu dia kutip seorang-seorang lah. Jadi tak beritahu, beritahu kepada Huzaifah. Kerana apa? Dia tahan rahsia. Huzaifah kata setelah Rasulullah wafat, orang munafik zaman kita dah tak ada. Dia seorang sahabat, dia tahu bagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sebab munafik yang ada zaman Rasulullah, orang lawan Nabi. Nabi mana boleh lawan? Sebab Allah Ta'ala istiharkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah contoh yang baik. Kita duk bawa agama hari ini. Ustaz-ustaz, tok-tok guru, kita sendirilah bawa sunnah. Orang lawan kita. Kita tak boleh kata dia munafik. Dia lawan kita. Bukan dia lawan agama Allah. Bukan dia lawan Nabi. Bukan dia lawan Quran. Dia bukan lawan Islam. Dia lawan kita. Mungkin perangai kita, akhlak kita tak sama sebagaimana yang ada dalam Quran hadis. Sebagaimana yang kita cakapkan, kita cakap lain, kita buat lain. Dia tak setuju yang tu, sebab tu dia lawan kita. Sebab itu jangan kita duk berpegang bila orang lawan kita, lawan pihak-pihak tertentu, lawan ulama kita kata ni confirm munafik. Tak boleh. Dia lawan kita, mungkin perangai kita tak sama dengan apa yang ada dalam Quran. Dan apa yang kita cakapkan, sebab tu dia lawan. Bagi saya berpegang dengan pendapat yang disebut oleh Huzaifah, bahawa zaman dia tu dah tak ada munafik, zaman kita pun tak ada juga. Ciri-ciri munafik tu memang banyak lah. Yang saya sebutkan semalam, nifaqul fi'li. Adapun nifaqul qalbi tak ada. Yang ada zaman kita adalah Islam dan kafir. Walaupun adalah orang tak anti, tak suka dengan sudut-sudut yang tertentu. Kerana kejahilan. Kerana kejahilan. Di zaman Nabi ni tak ada ragu. Lawan Nabi dikira lawan Islam. Lawan kita belum tentu lawan Islam. Sebab kita tidak diisytiharkan oleh Allah sebagai ikutan. Kita tidak diisytiharkan oleh Allah sebagai ikutan, tapi Nabi diisytiharkan oleh Allah. Dan dia maksum, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Muhammad tidak bertutur dengan hawa nafsu, melainkan apa yang dituturkan adalah wahyu. Apa yang saya tuturkan adakah wahyu? Bukan wahyu. Bila bukan wahyu, ada tak ihtimal salah? Boleh berlaku salah, ada tak? Ada. Bila salah orang tegur, bukan dia lawan Islam, dia lawan saya. Sebab itu kena hati-hati menuduh orang munafik. Oh, ini munafik dia ni, pura-pura saja Islam. Puak ni munafik ni, berpura-pura saja Islam. Pandai kita menghukumkan orang. Sedangkan munafik ini, wallahu ya'lamu ma fi qulubihim. Allah kata, Allah yang mengetahui di dalam hati mereka. Kita tahu ke? Hati orang tu dia lawan tu sebab apa? Jadi kita tak tahu, kita serah kepada Allah. Yang kita nak jaga, jangan kita jadi munafik. Bukan menghukum orang munafik, kita ni jangan jadi munafik. Jadi duk pandai tuding dari kat orang, tuduh orang, kadang-kadang kita pun banyak sifat munafik. Tak bersungguh-sungguh berpegang kepada Islam, tak sungguh-sungguh berpegang kepada sunnah. Kita cakap je lebih, itu tak boleh. Itu di antara ciri dan sifat munafik. Maksud ibadah. Maksud ibadah dalam Islam ialah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mendekatkan diri kepadanya berdasarkan apa yang disyariatkan berserta kasih kepadanya. Allah ni tuan-tuan, bukan sahaja nak perlu kita takut, dia perlu rasa kasih, sayang. Semalam kita sebut sebab apa kita kena sayang Allah. Dalam ibadah ni dia ada 3. Khauf, raja, mahabbah. Takut. Kalau ikut susunannya, takut, lepas tu dia mahabbah, ada rasa sayang kepada Allah. Dalam ibadat dia dengan rasa duk keduk dahi ni maya, duk takut je. Jangan. Kena ada juga dalam takut itu sayang Allah. Dalam sayang juga kena ada raja, mengharapkan. Sembahyang kita ni lemah, berbagai-bagai sudut ada kelemahan, kekurangan. Tapi semoga walaupun lemah, koman macam mana pun, ibadah yang kita persembahkan kepada Allah, semoga Allah Ta'ala terimalah ibadat yang tak sebagaimananya ini. Contohnya kita kata sembahyang. Sembahyang ni Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyanglah sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Oh, kita ni sembahyang jauh daripada Nabi. Bukan bab khusyuk, dah tentu jauh. Rokok, sujud, iktidal, pergerakan sembahyang pun tak sama dah dengan Nabi. Maknanya ada kekurangan. Puasa kita ada kelemahan, ibadat-ibadat yang lain pun ada kelemahan. Pun begitu kita harap Allah Ta'ala terima jugalah, walaupun dengan serba kekurangan ibadat yang kita persembahkan kepada Allah. Itu dipanggil kena ada sifat raja kita, mengharap Allah Ta'ala terima ibadat kita yang lemah. Bagi Syekh Islam Ibn Taymiyah pula, beliau mendefinisikan ibadah sebagai nama kepada segala apa yang dikasihi dan diredai oleh Allah. Sebagaimana yang kita sebut semalam, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullah minal aqwal wal af'al. Ibadah itu suatu nama yang merangkumi sesuatu perkara yang dikasihi oleh Allah, sama ada di sudut perkataan, apa yang kita sebut Allah Ta'ala suka. Cakap baik, berzikir, baca Quran, selawat, Allah Ta'ala suka, itu ibadah. Ataupun perbuatan yang Allah Ta'ala suka. Tuan-tuan mari mengaji ni, perbuatan yang Allah Ta'ala suka, itu juga adalah ibadah. Jadi tak tertentu kepada ibadah-ibadah yang khusus seperti sembahyang, puasa, zakat, haji. Termasuk dah ulama buat bagi contoh nazar, kita korban, sesuatu tindakan aktiviti kemasyarakatan, sesuatu benda yang baik yang Allah Ta'ala suka, semua dianggap sebagai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Tujuan manusia di sini dijadikan oleh Allah supaya kita tunduk dan patuh, yang disebut sebagai beribadat. Jadi adakah Allah Subhanahu wa taala mengambil faedah, mengambil manfaat tentang penciptaannya? Oh, kalau gitu kadang-kadang orang kata, kalau gitu Allah Ta'ala ambil manfaat, ambil faedah daripada kejadian manusia, kejadian makhluk. Buat makhluk untuk beribadah. Bukan maksud macam tu. Allah Ta'ala, wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala kaya daripada sekalian alam. Apa maksud kaya? Kaya tidak berhajat. Allah Ta'ala bersifat dengan istighna dan juga iftiqar. Istighna, kaya daripada sekalian alam. Apa makna alam? Ma siwa Allah, selain daripada Allah. Kaya tidak berhajat. Iftiqar, alam, termasuklah makhluk, manusia dan sebagainya, semua berhajat kepada Allah. Tak ada makhluk yang tidak berhajat kepada Allah. Semua berhajat kepada Allah.
Jadi ibadah yang dimaksudkan di sini, yang Allah Ta'ala jadikan manusia, cipta manusia untuk beribadah, bukan tujuan untuk mengambil manfaat. Maksudnya kalau orang tak sembah Allah Ta'ala, tak sembahyang, Allah Ta'ala tak rugi. Semua orang beriman kepada Allah, tak ada seorang pun yang kafir, Allah Ta'ala tak untung pun. Semua kafir pula, seorang pun tak sembah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak rugi. Sebab Allah Ta'ala terkaya daripada sekalian alam. Rukun-rukun ibadah. Rukun ibadah melibatkan kesempurnaan kedudukan dan kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim menjelaskan kerendahan diri melibatkan 4 perkara, iaitu pertamanya kerendahan diri yang mempunyai ciri persamaan antara sesama makhluk, iaitu ketundukan kerana berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk maknanya patuh, dan kita berhajat kepada Allah. Kesemua penduduk langit dan bumi berhajat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha kaya daripada berhajat kepada manusia. Dia kaya, maka dia tak berhajat. Cuma makhluk berhajat kepada dia. Kesemua penduduk langit dan bumi meminta pertolongan kepada Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meminta pertolongan daripada makhluknya. Jadi kita minta selain daripada minta kerana berhajat, sebab ada hajat, sebab itu minta. Semua makhluk juga sentiasa berzikir kepada Allah mengikut bahasa zikir tasbih masing-masing. Manusia macam ni, haiwan macam ni, tumbuhan macam ni. Sebab Allah kata, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Setiap sesuatu semuanya bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, tetapi kamu tak tahu bagaimana bentuk zikir dan tasbih makhluk kepada Allah. Kalau katak zikir, kita faham zikir katak? Tak faham? Kambing, ayam punya zikir, tak faham kan? Tetapi mereka berzikir tak? Berzikir. Semut zikir, tuan-tuan daripada kalangan tuan-tuan, zikir semut tuan-tuan boleh faham tak? Boleh faham? Apa dia yang disebut tuan-tuan faham? Subhanallah, semut kata apa? Semut kata apa subhanallah? Isunya faham tak? Apa yang disebut oleh faham? Allah Ta'ala kata kamu tak faham, mereka zikir. Mereka berzikir. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Mereka memang zikir, tapi bentuk zikir kamu tak faham. Allah Ta'ala kata, tuan-tuan kata tuan-tuan faham. Macam mana? Sebenarnya ada seorang je faham dalam dunia ni zikir semut. Dan dana lah. Dia faham. Itu semut zikir sebut dan dana. Banyak lagi lah, saya pun tak ingat. Sebab saya tak faham zikir semut. Ada orang faham, tu yang saya pelik. Allah kata, walakin la tafqahuna tasbihahum. Kamu tak tahu zikir makhluk lain daripada manusia macam mana, tiba-tiba dia boleh faham. Jadi Quran kata kita tak faham. Secara kesimpulan, mereka memang berzikir kepada Allah. Mereka memang berzikir kepada Allah. Yang pertama dia kata kesempurnaan ketundukan diri kepada Allah Ta'ala. Ibnu Qayyim menjelaskan kerendahan diri melibatkan 4 perkara, iaitu perkara yang pertama merendahkan diri dan mempunyai ciri persamaan antara sesama makhluk, iaitu ketundukan kerana berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesemua penduduk langit dan bumi berhajat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha kaya daripada berhajat kepada mereka. Kesemua makhluk langit dan bumi meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah tidak meminta pertolongan daripada makhluknya. Keduanya kerendahan ketaatan. Kerendahan ketaatan dan ubudiyah. Ubudiyah ni pengabdian diri. Ia merupakan kehinaan, pilihan yang khusus hanya kepada orang yang melakukan ketaatannya sahaja. Bila kita sembah tu, kita kena rasa diri kita koman, hina di hadapan Allah. Bukan duk rasa gong lagi. Takbir rasa hebat. Rokok pun duk rasa hebat lagi. Sujud pun duk rasa dia hebat. Tujuan kita beribadah nak melahirkan ubudiyah, ketundukan, rasa koman kita dengan Allah. Sama ada kita kata takbir ke, segala pergerakan di dalam ibadat, rokok ke, sujud ke, rasa hina diri di hadapan Allah. Sebab itu Iblis tak nak sujud. Sebab dia rasa diri dia koman. Dia rasa dia koman lah, hina.
Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Apa alasan kamu tak nak sujud kepada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan aku daripada api. Kau jadikan Adam daripada tanah. Api dengan tanah ni siapa mulia? Dalam perkiraan iblis, bahawa api lebih sempurna, api lebih mulia. Tengok sifat dia sombong kerana api. Tuan-tuan balik ni, nyalakan api. Kalau mancis lebih baik. Nyalakan api tu. Muncung kepala mancis tu, tala ke atas. Api naik ke mana? Atas kan? Kalau kita, kepala dia tala ke bawah macam ni, dia api naik ke mana? Kalau ke bawah betul-betul macam tu, itulah sifat iblis. Sombong dalam semua keadaan. Sombong. Sebab tu dia tak nak sujud kepada Adam. Adam jadi daripada tanah. Jadi dalam ibadah, dia nak rasa hati kita koman. Kena rasa kita ni hina di hadapan Allah. Ini kadang-kadang duduk depan Kaabah pun tak rasa hina. Kaabah belakang sepi. Oh, dia ambil gambar, dia duduk mayang Kaabah orang ramai. Saya tak kata siapa-siapa tak ikhlas tak. Kita bimbang, kan takut kita pergi ke Mekah pun buat macam tu. Pantang jumpa tempat-tempat hebat, ambil gambar, dia duduk kat Kaabah, sujud, menangis-nangis. Menangis nak tunjuk kat Allah kan nak tunjuk kepada orang? Kita menangis ni dalam kita ibadat nak tunjuk ke orang kan tunjuk kepada Allah. Buat live semayang tahajud. Jangan buat macam tu bulan Ramadan ni, jangan buat. Atau saya kata diri saya sendiri. Saya bukan kata tuan-tuan, okey, takut saya jadi macam tu. Semayang qiyamul lail malam tu buat live. Saya takut benda tu. Kita nak tunjukkan orang kan kepada Allah ni, ibadat ni. Nak tunjuk kat siapa ni? Sebab ibadat dia nak ketundukkan kepada Allah supaya hati kita koman. Hati kita hina di hadapan Allah. Kalau tengok kejadian kita, tuan-tuan boleh baca dalam surah Mukminun, surah Hash. Kita daripada air mani yang kotor, yang jijik, yang tak laku. Tak laku, orang tak hormat. Sebelum jadi manusia ni. Dah jadi manusia, Allah Ta'ala angkat darjat. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetapi sebaik-baik manusia akan jatuh asfala safilin, jadi hina bila tak beriman kepada Allah. Apa hebat manusia? Kalau tak beriman kepada Allah Ta'ala, kita akan dihinakan oleh Allah. Jadi kesimpulan, tujuan ibadah nak beri rasa hina kita di hadapan Allah. B. Kesempurnaan, kecintaan dan ketundukan asas ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Syekh Islam Ibn Taymiyah, ibadah mengumpulkan kesempurnaan, kecintaan dengan kesempurnaan kerendahan diri kepada Allah. Maknanya dalam ibadah ni bukan nak suruh takut je, kena lahir perasaan cinta sayang kepada Allah. Orang yang melakukan ibadah ialah orang yang mencintai dan tunduk kepada sesuatu yang dicintai. Sebab apa kita cinta? Kita tunduk. Sebab kita cinta kepada Allah. Sebab tu sanggup mematuhi segala perintah Allah. Ia berbeza dengan orang yang mencintai sesuatu tapi tidak tunduk kepada benda itu. Bahkan mencintainya untuk tujuan sampai kepada sesuatu yang dikasihi dan dicintai yang lain daripada itu. Antara bukti yang menunjukkan kecintaan sempurna di atas merupakan rukun ialah firman Allah Ta'ala. Apa bukti seseorang itu bila dia tunduk, bila dia melakukan ibadah, dia telah mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, walau yara alladzina zalamu idza rawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha shadidul 'adzab. Walaupun demikian, ada juga di antara manusia yang mengambil selain daripada Allah untuk menjadi sekutu-sekutunya. Mereka mencintainya, memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta taat kepada Allah. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman syirik itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu kepada Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah maha berat siksaannya, nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu. Orang kafir ni dia sembah berhala, dia melahirkan kecintaan kepada berhala tersebut. Dia buat tokong, dia sayang, dan dia melahirkan perasaan takut kepada makhluk yang dia buat. Dia berbeza dengan orang Islam. Ketundukan kita, kecintaan kita ini kepada Allah. Sebab apa kita tunduk, kita patuh di dalam melakukan ibadat-ibadat yang payah.
Contohnya bulan puasa. Mungkin bulan puasa ini kita berlaku dalam musim panas. Dalam keadaan suasana payah, sengsara, derita, kehausan, dahaga, lapar. Kenapa buat? Kerana sayang kepada Allah. Selain daripada takut, kerana sayang, kerana cinta kepada Allah. Orang yang bukan Islam, dia buat berhala, dia sayang kepada berhala, dia melahirkan ketakutan kepada berhala yang dia buat. Kalau mereka melihat azab di hari akhirat besok, barulah mereka mengetahui bahawa sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Allah Tuhan yang paling berhak disembah. Allah yang berhak diibadahkan ialah Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan bukan yang lain daripadanya. Ibadah tidak wajar dilakukan melainkan kepada Tuhan yang Maha Pencipta, lagi Maha Memberi rezeki. Ibadah sebagaimana yang disebutkan tadi suatu ketundukan dengan sepenuh jiwa raga kita kepada Allah. Jadi tak layak dilakukan kepada yang lain daripada Allah. Tak layak. Sebab apa tak layak? Mereka bukan bersifat alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Secara terang dan jelas Allah Taala kata, wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu. Sembah maknanya beribadahlah kepada Tuhan kamu. Dan Allah Taala sebut sifat-sifat ketuhanan. Apa dia? Alladzi khalaqakum. Tuhan-Tuhan itu menjadikan kamu. Walladzina min qablikum, dan menjadikan nenek moyang kamu. Okey. Sesuatu yang dicipta yang disebut sebagai berhala tadi, adakah dia bersifat mencipta? Tokong tu tadi, adakah dia bersifat mencipta? Menjadikan kamu dan nenek moyang kamu? Tidak, maka tidak layak disembah. Jadi Allah memperkenalkan diri dia adalah sifat mencipta. Syirik, muka surat sebelah 239. Syirik mempunyai pelbagai definisi menurut ulama Islam. Antaranya menurut Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, syirik ialah menjadikan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sekutu yang dipanjatkan doa kepadanya sebagaimana yang dipanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik maknanya kita doa selain daripada Allah. Sudah tentu bila kita doa maknanya meminta. Semalam kita sebut ada dia panggil ta'awuz, ada doa, ada dipanggil istighatsah, ada dipanggil isti'anah. Kalau meminta sesuatu hajat untuk diperkenankan, yang disebut dengan maksud minta dengan maksud doa tadi, bukan pertolongan-pertolongan biasa, dia hanya kepada Allah. Yang lain daripada Allah tidak dapat memperkenankan. Tidak dapat memperkenankan sesuatu hajat. La yadurrukum wa la yanfa'ukum. Rasa takut ataupun mengasihinya, sebagaimana kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun melakukan ibadah-ibadah tertentu kepadanya. Beliau juga menjelaskan yang dikatakan hakikat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala apabila seorang menyembah makhluk sebagaimana dia menyembah Allah, ataupun mengagungkan makhluk sebagaimana ia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ataupun meletakkan sifat sebut rububiyah dan uluhiyah kepada makhluk sebagaimana yang diletakkan kepada Allah. Rububiyah sifat mencipta, uluhiyah maknanya sesuatu hanya dia saja yang layak disembah. Jadi sifat rububiyah uluhiyah tak boleh diletakkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu penting, saya rasa sangat penting kita mempelajari tauhid 3 ini walaupun ada pihak yang menolak, sangat penting. Kalau tidak akidah kita ini tersasar. Akidah, pegangan, kepercayaan kita ini tersasar mengelencong ke lain daripada memberi tumpuan kepada Allah. Dia akan jadi pelik Yang lepas-lepas boleh minta kepada kubur, pada wali, kepada pokok. Yang hari ini orang hantar pula Tok Cha pula wali. Tak payah tunjuk gambar. Tok Cha ni pula wali. Dia ada karamah. Itu berpunca daripada tak faham tauhid yang kita sebutkan tadi. Saya buka sikit Kenal Tok Cha? Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan, sebelum amo nak mari baca benda ni, amo pergi melawat tempat Tok Cha. Tak pergi aku. Pergi jumpa Tok Cha sahur. Rasa hebat jumpa Tok Cha. Jumpa serupa dengan tukak gini mengili Tok Cha. Petang ni kita pergi melawat no. Dia panggil wak depan sini, cang. Cahai, gajah teriak.
Tengok tu. Amo tanya sesa. Ni after ni kita tanya dia. Kelebihan apa dia Tok Cah? 5 orang. Jadi Tok Cah tanya dia, lebih ke apa dia? Antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala beri walaupun dia bukan Islam. Dia Tok Cah. Ialah karamah waktu dia hidup, dia jalan air laut masih jadi tawar tu. Tok Cah ada karamah. Cuba tuan-tuan bayang. Ngaji apa akidah macam ni? Tok Cah ada karamah. Karamah ni untuk orang kafir ke? Tu kalau tak faham tauhid ni yang masalah. Esok apa benda yang nak mari lagi ni? Piramli kata apa benda pula bala nak mari lepas ni? Hak minta Tok Wali kubur pokok dah berlalu. Ni Tok Cah pula ada karamah ni. Hai pelik tuan-tuan, itu bahaya. Kalau tak jelas masalah isu akidah ni. Kita bukan nak mengkafirkan orang berbeza kafir sesat bidah tak, tapi kita kata jadi rosak. Dia tak kepercayaan, keyakinan tidak mutlak kepada Allah. Tapi orang tak boleh saman. Tadi saya suara saja, saya tak kata siapa-siapa kan. Individu mana pun saya tak sebut. Tetapi yang orang biasa selalu tengok ceramah ni, orang kenal lah siapa dia. Itu yang jadi masalah. Meletakkan kelebihan. Yang ni isu ni meletakkan kelebihan kepada orang lain yang bukan Islam. Itu dipanggil apa tu? Kalau kita mengaji dalam bab akidah ni, kelebihan yang ada kepada orang yang bukan Islam dipanggil apa? Dia ada mukjizat. Dia ada karamah. Dia ada maunah. Dia ada sihir. Dia ada sya'uzah. Duduk dalam bab mana tu? Karamah ni duduk dalam bab mana? Pada orang Islam ke kepada orang kafir? Kalau orang kafir, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Istidraj. Boleh jadi juga dia sya'uzah, maknanya sihir, benda tu boleh berlaku. Hai ya Allah, bada betul lah dalam negara kita ni. Macam-macam hal yang dilakukan oleh pihak yang tertentu dalam isu akidah. Jadi adik-adik yang belajar ni, akidah ni kena belajar betul-betul. Jangan jadi pening. Besok jadi tok guru, jadi ustaz, jangan duk goreng orang. Biarlah mamak bawah tu duk goreng mi, goreng mamak ke apa. Tuan-tuan jangan mengajar dengan goreng orang. Bagi fakta, bagi ilmu. Kemukakan dalil. Asal manusia berakidah tauhid. Muka surat 240. Asal manusia sebenarnya berakidah tauhid sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini. Hal tersebut kerana manusia berasal daripada Nabi Adam. Dan Nabi Adam alaihissalam adalah berakidah tauhid. Hal ini terdapat dilihat di hujah-hujah berikut. Semua asal Nabi ini Nabi Adam, Nabi yang pertama. Dia berakidah tauhid. Berakidah yang mengatakan, menganggap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Sebagaimana ayat-ayat yang lepas kita telah baca, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Itulah pendirian pegangan semua nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah. Sama ada bermula daripada Nabi Adam sampailah nabi yang terakhir. Muka surat 244. Punca-punca syirik dalam kehidupan manusia. Ada dua perkara yang mengundang secara aktif kepada syirik, iaitu keterlaluan menyanjung makhluk. Tuan-tuan tengok. Keterlaluan menyanjung makhluk. Menganggap makhluk ni hebat. Menganggap makhluk ni ada power. Ada kuasa sebagaimana Allah. Manusia ni dia ada kelebihan. Kelebihan yang dikurniakan oleh Allah tidaklah setaraf sampai tahap dia tu sebagaimana Allah. Kita tak boleh jadi macam sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Zalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Kita tidak boleh jadi macam Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi bila Uzair seorang hamba Allah daripada kalangan mereka itu mempunyai ataupun memiliki perkara yang luar biasa. Dia kata ini Tuhan. Nabi Isa pula ada perkara yang luar biasa bagi orang Nasrani, ini Tuhan. Boleh menyembuhkan penyakit sopak, penyakit buta, boleh menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Dia tu Tuhan, dia anak Tuhan. Mereka menyamakan makhluk dengan Allah kerana ada beberapa kelebihan. Ini yang bahaya. Walaupun manusia ada kelebihan, kelebihan itu siapa bagi?
Allah. Sebab itu bila kita belajar apa dia tentang tafsiran surah Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kan puji-pujian terbahagi kepada 4. Puji Allah, puji manusia kepada manusia. Puji manusia kepada Allah. Puji Allah kepada manusia. Puji Allah, puji manusia kepada manusia, puji Allah kepada manusia, puji manusia kepada Allah. Lepas tu puji Allah kepada Allah. Semua puji-pujian ini akhirnya kembali kepada Allah. Contohnya kita memuji seseorang manusia kerana memiliki sesuatu kelebihan. Kelebihan tu siapa bagi? Kita puji Allah yang ada kelebihan. Memang dia dah ada kelebihan. Allah Ta'ala lah puji makhluk. Kelebihan yang ada pada makhluk tu siapa bagi? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Sebahagian daripada orang mukmin itu, kata Allah, adalah rijal, lelaki-lelaki yang kuat, yang hebat. Sebahagian mereka telah menyempurnakan janji kepada Allah, sebahagian mereka menanti-nanti. Wa ma baddalu tabdila, mereka sekali-kali tidak memungkiri janji mereka. Di dalam suatu peperangan, ada di kalangan sahabat tidak sempat menyertai peperangan tersebut. Lalu dia berjanji dengan Allah, kalau Allah Ta'ala takdirkan, wajibkan peperangan yang akan datang, aku akan terlibat di dalam peperangan tersebut dan aku akan memperlihatkan kepada Allah bagaimana kepantasan aku, keberanian aku menentang musuh. Janji-janji dia itu dilaksanakan di dalam sesuatu peperangan, akhirnya dia mati syahid. Allah Ta'ala istiharkan. Allah Ta'ala istiharkan daripada kalangan orang beriman, orang lelaki yang hebat. Dia mengatakan dia nak berperang dan nak bercita-cita untuk mati syahid dan dikurniakan apa yang dihajati. Wa minhum man yantazir, sebahagian yang lain menunggu-nunggu untuk syahid dan menunggu-nunggu untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala puji hamba-Nya, tapi kelebihan, kerana ada kelebihan. Tetapi kelebihan itu siapa bagi? Siapa bagi? Sebab itu bila kita ni tidak layak menerima pujian kerana semua pujian adalah milik Allah, sebab itu golongan salaf. Bila orang puji mereka, mungkin mereka ada sesuatu kelebihan, mereka sebut alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah, segala terima kasih hanya milik Allah. Mereka tak layak menerima pujian. Sebab pujian itu Allah Ta'ala yang bagi. Kelebihan itu pun Allah Ta'ala yang bagi. Kita ni jadi terbalik kok. Terbalik kok maknanya berpusing. Bila orang puji kita sikit, kita rasa kembang. Sonok. Kita rasa bangga dengan pujian, dengan sanjungan, dengan penghormatan. Sebab kita rasa itulah milik kita. Pujian itu milik kita. Kehebatan itu memang hak kita. Kalau orang kutub, merah muka. Gelisah je kalau hentam. Kalau hentam rasa gelisah, komen. Kadang-kadang saya macam, ada lah komen ni. Bila saya mengajar kan. Komen bawah tu sesat, wahabi, merapu semua kan. Itu orang rasa gelabah. Kalau orang puji, rasa kembang. Golongan salaf tidak begitu. Bila orang puji, alhamdulillah wa syukrulillah. Mereka lebih selesa kalau orang kritik mereka. Sebab tak layak kita menerima pujian. Sebab segala pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Punca-punca berlaku dalam syirik di dalam kehidupan manusia. Tadi kita sebut menyanjung makhluk, buruk sangka terhadap Tuhan. Asal usul yang berlaku syirik. Muka surat 246. Allah banyak mendedahkan penyelewengan yang berlaku kepada umat manusia terdahulu supaya dijauhi dan dijadikan teladan oleh umat Islam. Para nabi dan para rasul berjuang menentang habis-habisan perbuatan syirik yang dilakukan oleh masyarakat mereka tanpa ada sedikit pun tolak ansur. Tengok nabi para rasul ni bila syirik bid'ah dia tak ada tolak ansur, dilawan-lawan sungguh. Sebab tu ada orang sebut ni golongan memecah belahkan masyarakat, memporak-porandakan masyarakat. Kalau nak bersatu, dia mesti bersatu di atas agama Islam. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, yakni bihablillah bil Quran was sunnah. Selama mana tak ikut Quran Sunnah, confirm kita akan berpecah belah. Dia berpecah tak boleh, berbeza tak apa. Berbeza pegangan, dalil, cara pengistimbak dalil. Berpegang kepada masalah seolah forok kepada agama. Tak ada masalah berbeza. Tapi perbezaan yang tidak membawa kepada perpecahan.
Jadi nak kurang bagi berpecah ni, belajar Islam melalui akidah salaf. Sebab orang salaf ni kalau dia betul-betul dia faham, dia tak cepat mengkafirkan orang, dia tidak cepat membid'ahkan orang. Cuma kalau berlaku mungkin individu, tapi tidak berlaku kepada kumpulan. Individu yang jahil yang cepat menghukumkan orang ini, dia berada di dalam mana-mana kumpulan. Individu yang ekstrim, yang kerah, yang fanatik, yang ta'assub, dia akan ada mana-mana kumpulan. Dalam parti politik ada, di dalam mazhab ada, di dalam manhaj pun ada. Yang itu tidak boleh menjadi ukuran. Tapi pendirian salaf, dia tidak begitu. Dia tidak cepat menghukumkan orang. Tidak cepat membida'ahkan orang, kecuali benda tu dia memang bida'ah. Dan kita pula boleh membida'ahkan di dalam masalah furu' kepada agama. Bab furu' kita boleh kata ini bida'ah sebab ada pandangan kata bida'ah. Ulama kata bida'ah di dalam sesuatu bab ataupun sesuatu masalah. Jadi perbezaan bukan satu masalah, yang masalahnya adalah perpecahan. Yang pertama, masyarakat Nabi Nuh. Mula-mula zaman Nabi Nuh pun dah berlaku apa dia, syirik. Sebab zaman Nabi Nuh ni orang dah mula apa dia, menyembah Tuhan yang lain daripada Allah. Di zaman Nabi Ibrahim, masyarakat Nabi Musa alaihissalam, masyarakat Nabi Isa. Tuan-tuan boleh baca tentang bentuk-bentuk kesyirikan yang berlaku di zaman mereka. Masyarakat Arab dan lain-lain. Masyarakat Timur Barat, masyarakat Yahudi, China, India. Maknanya setiap masyarakat, setiap daerah negeri, dia ada cara dan bentuk kesyirikan masing-masing. Kerana asasnya tadi sebab apa? Meletakkan makhluk sama taraf dengan Allah Ta'ala. Berkuasa sebagaimana Allah. Menghormati Allah, mengagungkan Allah, sama dengan mengagungkan makhluk-makhluk yang lain. Itu di antara bentuk syirik yang berlaku kepada manusia. Muka surat 262, bahaya syirik. Daripada segi bahaya syirik pula, yang pertama membatalkan amalan. Syirik-syirik ni apa kesannya, apa risikonya, apa bahayanya? Membatalkan amalan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Semalam siapa tanya saya, surah apa ni? Ada orang tanya kan? Tengok surah Zumar ayat 65. Surah yang ke-39 ayat 65. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang terdahulu daripadamu. Demi sesungguhnya jika engkau dan pengikut-pengikutmu mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah, tentu akan gugur amalanmu dan engkau akan tetap menjadi orang-orang yang rugi. Ini kesan syirik. Segala amalan kita, apa maksud amalan kita? Ibadah-ibadah yang kita buat sebelum ni. Semayang kita banyak mana kita semayang? Puasa kita, zakat, haji, umrah, sedekah, baca Quran, zikir, berselawat, banyak mana ibadat-ibadat tu? Semua licin, habis. Habis, terpotong habis segala amalan. Bila kita mengucap dua kalimah syahadah balik, dikira awal balik. Di sini ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama kata habis langsung hak lepas. Pendapat yang kedua, berapa hari yang dia syirik itu sebelum dia mengucap kan? Dia syirik itu 3 hari. Lepas tu dia isah, dia mengucap balik. Hak 3 hari tu batal. Tapi ikut pendapat yang pertama tadi habis. Dan syirik macam mana orang kata? Syirik ini dia tidak diampun oleh Allah. Sebab dalam Quran sebut kan, innallaha la yusyraku innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Taala tak mengampun sesuatu yang disyirikkan dengannya. Sesuatu yang disyirikkan dengannya. Maknanya apa-apa benda yang membawa kepada kesyirikan, semua Allah Taala tak ampun, dan Allah Taala ampun dosa selain daripada syirik. Itu ketika dia bertaubat dalam keadaan dia syirik, memang Allah Taala tak ampun. Tetapi kalau dia bertaubat setelah dia mengucap 2 kalimah syahadah, Allah Taala ampun. Tetapi amalan hak lepas macam mana? Habis Mengikut pendapat yang pertama tadi, maka hak malam lepas-lepas tu semua habis. Kerana dia telah membatalkan agama, akidah, keimanannya dengan melakukan sesuatu perkara yang membatalkan syahadah. Jadi sia-sialah amalan-amalan yang lepas-lepas. Jadi kesannya sangat besar. Di dalam
ibadah kita, pegangan kita ini kesannya sangat besar apabila seseorang itu telah melakukan syirik. Kerana syirik ini sebab apa dia dosa besar? Termasuk di dalam ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhkanlah diri kamu 7 yang membawa kebinasaan. Di antaranya asyirku billah. Sebab apa dia besar sangat syirik ini? Bunuh orang dosa besar, zina, judi, semua dosa besar. Bunuh orang pun bawah daripada syirik. Bunuh seorang manusia yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, min ajli dhalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Bunuh seorang manusia seolah-olah bunuh semuanya. Pun begitu diampun oleh Allah. Ada hadis kan, yang manusia bunuh 100 orang tu Allah Ta'ala ampun. Syirik ni kenapa tak ampun? Inna syirka la zulmun azim, yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain. Kerana syirik, dia telah melakukan peristiharan perang dengan Allah. Dia istihar lawan Allah. Macam mana Allah Ta'ala nak ampun? Dia lawan Allah. Dia menganggap ada Tuhan yang lain selain daripada Allah, menganggap ada kuasa yang lain sama dengan kuasa Allah. Ini kesan bahaya syirik yang menyebabkan terbatalnya segala amalan. B. Menyebabkan dosa tidak diampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampun dosa syirik, menyekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Syirik adalah merupakan dosa yang sangat besar. C. Menyebabkan kekal dalam neraka. Pertamanya amalan terbatal. Yang keduanya menyebabkan dosa tidak diampun. Yang ketiganya kekal dalam neraka, khalidina fiha abada. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Iman, ada di kalangan umat Nabi Muhammad ni banyak buat dosa. Dan ada sebahagian daripada mereka yang dihumban dalam neraka ni, dia ada iman sebesar zarah. Ada yang sebesar biji jagung, sebiji sawi, ada yang sebesar zarah. Hak paling kecil iman dia paling lemah. Duduklah neraka begitu lama, Allah Ta'ala perintahkan melalui syafaat Nabi ni, ambil orang isi neraka tu, hak ada iman sebesar zarah tu ambil, lalu dicampakkan kepada suatu sungai, ke dalam sebuah sungai, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, yang dikenali dengan Nahrul Hayati ataupun Nahrul Hayah, sungai hidup. Nahrul Hayah maknanya sungai hidup. Bila seseorang itu dibakar dalam api, badan dia kecut, hangus. Lebih, bukan jadi arang, jadi hangus tu, hancur habis. Badan yang ni rosak. Kita pernah tengok kayu yang dibakar oleh api, dan manusia yang rentung kebakaran, macam mana dasar dia? Hancur kan? Tak sempurna. Jadi macam mana walaupun dikeluar daripada neraka, selepas keluar daripada neraka, tak layak untuk dimasukkan dalam syurga. Syurga tempat nikmat. Dia nak mengecapi ataupun nak menikmati nikmat Allah Ta'ala macam mana dalam syurga, dalam keadaan penuh penyakit, badan dia lemah, badan dia rosak, tak bermaya. Macam mana dia? Macam orang yang baru bangun, baru segar demam. Bukan kata segar demam, dalam keadaan demam. Bagilah daging rusa ke, sup puyuh ke, makanan apa lagi yang istimewa, yang sedap-sedap, semua dia tak lalu makan. Sebab tu kalau kita pergi hospital, kita bagi makanan yang lazat-lazat, buah-buahan, siapa yang makan? Hak duk jaga tu yang kenyang. Orang sakit dia tak makan lah. Dia dah Allah sakit kan, dia tak makan lah. Dia duk makan, orang duk jaga 2-3 orang. Jadi Allah Ta'ala ni maha berkuasa. Dia tahu orang ni pun tak boleh menikmati nikmat tu dengan sempurna, lalu dicampakkan dalam satu sungai, disegar balik. Tubuh badan dia segar, sempurna balik. Maknanya apa yang nak diceritakan, bahawa duduk dalam neraka tak kekal. Sebab masih ada iman walaupun sebesar zarah. Tetapi kalau orang kafir ni, kesan daripada syirik tadi, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Menyebabkan kekal di dalam neraka jika tidak bertaubat. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar.
Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawasanya Allah ialah Masih ibnu Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, Al-Masih yang disebutkan sini adalah Isa. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Bahawasanya siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga, dan tempat kembalinya ialah neraka, dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang-orang yang berlaku zalim. Di akhirat esok siapa tak boleh nak tolong? Atas dunia bolehlah nak tolong, tu pun seseorang tak boleh menolong, memberi pertolongan kepada orang lain dengan sepenuh keperluan dia. Kita nak tolong orang pun sama, orang nak tolong kita pun sama. Itu atas dunia. Di akhirat tak. Besok apatah lagi. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Masing-masing nafsi-nafsi. Sebab tu kena didik hati kita atas dunia ni, membuat suatu pergantungan yang kuat kepada Allah, bukan bergantung kepada makhluk. Makhluk ni tak boleh. Dia dah sampai satu tahap dia pun boring, bencilah duk asyik-asyik minta pertolongan, asyik-asyik minta pertolongan. Dia pun sebagaimana yang disebutkan tadi tidak dapat memberi segala permintaan kita itu dengan sempurna, menyelesaikan masalah kita dengan baik, menyelesaikan segala keinginan kita, menyempurnakan segala hajat-hajat kita. Sekadar keperluan-keperluan zahir saja dia boleh tolong, itu pun tidak sempurna. Sebab itu kita kena mendidik diri kita mempunyai pergantungan yang kuat kepada Allah Ta'ala di dunia lagi kita asuh. Sebab di akhirat tak ada dah, melainkan dengan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Hati kita, akidah kita, keimanan kita, keyakinan kita kena penuh bulat kepada Allah. Kalau tidak rugi kita tuan-tuan. Ibadat kita, mengaji dah begitu lama, tapi duk meyakini makhluk yang dapat memberi kesan, makhluk yang dapat memberi bekas, makhluk yang dapat menunaikan hajat kita. Sedangkan dalam kehidupan kita harian, siapa yang bantu kita? Siapa yang tolong kita? Siapa yang menyempurnakan hajat-hajat kita? Tidak lain tidak bukan adalah Allah. Kenapa perlu ada kepergantungan kepada makhluk? Tidak direct, bulat kepada Allah. Masih lagi nak cari perantaraan-perantaraan untuk kita mendampingkan diri kepada Allah. Yang keempat, kehinaan, membawa kehinaan. Kesan daripada syirik ini jadi hina. Syirik mengundang kehinaan kepada manusia dan menjatuhkan kedudukan dan statusnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia sebagai pengimarah bumi, memulia dan mengajarkannya berbagai nama. Dia telah memudahkan kepada manusia segala apa yang ada di langit dan di bumi. Malah manusia dijadikan sebagai pemimpin di alam maya ini. Sayangnya terdapat dalam kalangan mereka yang jahil tentang hakikat ini, dan mereka telah menjadikan sebahagian daripada makhluk Allah, dijadikannya sebagai kemudahan untuk mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah, ditunduk dan disujud selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala jadikan bumi langit untuk kemudahan, untuk keperluan manusia. Jadi maknanya hasil daripada kita telah menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak, jadi ketundukan kita kena bulat kepada Allah. Dan terima kasih kita juga kena bulat kepada Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung, nak kira nikmat Allah Taala, tak terkira. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur nikmat aku tambah lagi. Sebab apa nak kita berterima kasih dan berhajat, bermunajat, berharap kepada makhluk, sedangkan Allah Ta'ala kata nikmat ni aku bagi banyak, kamu tak boleh nak kira. Dan setiap nikmat diminta supaya kita berterima kasih. Kalau kamu terima kasih, aku tambah lagi. Dan juga yang ketiga, semua nikmat Allah Ta'ala akan tanya, wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu akan ditanya pada hari tersebut, yauma izin, pada hari itu, yakni hari kiamat, anin na'im, daripada segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Semua ditanya nikmat mata, tangan, penglihatan, makan, minum, wang ringgit kita, semua Allah Ta'ala tanya. Dia tanya bukan tanya saja, tanya itu disertakan dengan tindakan dan juga hukuman. Ia menjadi sarang kurafat dan kebatilan. Syirik sebenarnya merupakan sarang kepada kekufuran dan kebatilan. Maknanya segala kekufuran dan kebatilan dia berpunca daripada syirik. F merupakan kezaliman yang besar. Sebab apa? Inna syirka la zulmun azim. J mengundang kemudaratan.
Bila syirik ini mengundang kemudaratan. Syirik sebenarnya merupakan sumber kepada ketakutan dan waham, sebagaimana yang tauhid merupakan sumber keamanan dan ketenteraman. Dia jadi waham, kehidupan kita ni tak tenang. Sebab kita menganggap ada Tuhan yang lain daripada Allah. Lantaran daripada itu, pergantungan kita pun kepada Allah tidak bulat. Sentiasa berada di dalam keadaan takut, tak tenteram, tak selesa. Sebab tak yakin, innallaha ma'ana. Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan kita. Ayat ni kena hurai sikit. Sebab ada individu, ada pihak kata, dulu dia sebut Allah Ta'ala ni atas harah, tiba-tiba kata bersama kita pula. Wahwa ma'akum, wahwa ma'ana. Sebenarnya Allah Ta'ala ni berada di mana ni? Ayat Ar-Rahman wa Al-Arsh istawa itu di sudut zat. Sebab tu kena belajar tafsir. Dia orang ni pakai hentam je, gabung semua ayat tu tanpa merujuk mana-mana tafsiran para ulama, khususnya tafsiran ulama salaf. Yang kata di sudut Ar-Rahman wa Al-Arsh istawa itu di sudut zat. Wahwa ma'akum itu di sudut ilmu. Ya Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Musa, Nabi Harun kan, izhaba ila fir'auna innahu tagha. Betul Allah Ta'ala sebut wala takhafa wala tahzana innani ma'akum asma'u wa ara. Jangan bimbang, jangan takut, aku bersama dengan kamu. Bukan Allah Ta'ala duduk mengekor ke belakang. Maksudnya Nabi Musa, Nabi Harun, Allah Ta'ala duduk belakang. Bukan. Bersama dengan kamu di situ di sudut ilmu, penguasaan, di sudut pemantauan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membantu aspek positif yang terdapat pada diri sendiri. Syirik boleh menyebabkan kecacatan kepada amalan yang soleh. Membantu usaha yang terdapat pada manusia. Malah ia mengutuhkan semangat berdikari yang dituntut oleh Islam. Hal tersebut kerana ia mengajar orang yang melakukannya bergantung kepada orang tengah. Ambil wasilah tadi. Itu bahaya syirik. Mengajar orang melakukan pergantungan kepada orang tengah dan perantaraan yang bukan lagi bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menggunakan usaha dan ikhtiar yang dikurniakan kepada mereka. Mereka telah melakukan dosa besar kerana bergantung kepada Tuhan-Tuhan mereka yang diyakini akan memberi manfaat kepada mereka di sisi Allah. Bergantung dengan Tuhan yang lain untuk membawa mereka punya amalan untuk mendekatkan diri mereka dengan Allah. Sebagaimana ayat yang kita baca semalam, illa liyuma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Bahagian syirik. Syirik dapat dibagi kepada dua bahagian. Iaitu pertamanya syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar membawa maksud kepada ibadah bukan selain pada Allah. Itu syirik besar. Sebaliknya, kepada sesuatu yang lain daripada Allah seperti melakukan solat, menazar, memohonkan pertolongan daripada perkara yang disebut di saat kesukaran. Saat sulit, sukar, minta tolong kepada selain daripada Allah. Dalam perkara yang tidak mampu dilakukan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Ia menyebabkan seorang terkeluar daripada agama. Contoh yang berkaitan dengan etikad ialah mengiktikadkan selain daripada Allah berhak disembah dan diibadahkan. Contoh yang berkaitan dengan amalan ialah menyembelih binatang bukan kerana Allah. Macam mana menyembelih binatang bukan kerana Allah? Kan orang jahiliah dulu bila sembelih binatang, sembelih kambing ke unta ke, Bismillati wal Uzza, dengan nama Tuhan berhala Lata dan Uzza. Lalu mereka sembelih. Sebab itu kalau sembelih binatang bukan kerana Allah, hukum dia haram dimakan. Dia termasuk dalam 4 perkara yang Allah Ta'ala sebut. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan kepada kamu makan bangkai, babi, darah dan sesuatu yang disembelih bukan dengan nama Allah, bukan disebut nama Allah. Disebut nama apa? Berhala tadi. Lata wal Uzza. Lalu disembelih binatang tu dia letak di depan Kaabah. Di depan Kaabah. Masa tu di Kaabah, dalam Kaabah, di luar Kaabah kan berhala 360 berhala banyak. Yang bawa siapa dia? Amr bin Luhai ketika dia pergi ke Syam. Amr bin Luhai, individu yang pertama bawa masuk berhala. Selepas Nabi Ibrahim, mula Nabi Ibrahim dah lawan dah. Lawan, maknanya dia memerangi persembahan berhala, dia berdakwah, akhirnya manusia kembali kepada agama tauhid. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim tu jelaslah dibawa agama tauhid. Sampailah kepada suatu masa, satu zaman,
setelah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail meninggal dunia, Amr bin Luhai ini adalah salah satu-satunya seseorang individu, satu-satunya individu yang mewarisi syariat Nabi Ibrahim. Apa yang berlaku, isu-isu yang berkaitan dengan syariat Nabi Ibrahim, orang rojok kat dia lah. Dia asalnya betul. Bila dia pergi ke negeri Syam, dia tengok orang sembah berhala, semua tokong. Pada masa tu dia dah ragu. Apa yang aku buat selama ni sembah Allah Ta'ala ni rasa tak betul ya. Orang Syam ni sembah berhala tu betul. Lalu dia pun belajar macam-macam cara nak menyembah berhala. Akhirnya dia bawa berhala balik rumah dia, dia sembah. Dia tak suruh orang. Dia ajak orang sembah berhala. Orang nak tengok Tok Guru ni, lain je punya amalan ni. Jadi anak murid dah mula dah ragu. Apa yang dibuat Tok Guru ni betul ya. Lalu pun mereka tiru seorang demi seorang. Akhirnya itulah yang dalam Kaabah dan di luar Kaabah tu ada 360 berhala. Sebab apa? Berpunca daripada taklid Tok Guru. Sebab tu kita dalam mengaji agama bukan taklid Tok Guru 100%. Kita ikut Tok Guru ni selama mana Tok Guru boleh menunjukkan kita Quran hadis. Kalau dia buat kerencong ke lain, dia kona, dia lari daripada ajaran Quran dan hadis, Tok Guru ni besar mana, serban besar mana, jubah panjang mana pun kita tak boleh ikut. Itu bahaya taklid. Berbezalah taklid dengan kita kata dengan imam mazhab yang mempunyai autoriti kan. Itu pun ulama-ulama mazhab pun melarang orang bertaklid kepada mereka. Sebab asal taklid qiladatul unuq. Rantai ataupun tali yang mengikat tengkuk. Sebab itu Imam Syafi'i kata la farqa baina muqallidi wa bahmatin. Tidak ada beza antara binatang yang diikat di tengkuk dia dengan binatang. Sebab binatang dia tarik ke sana pergi sini, tarik ke sana pergi sana. Dia ikut punggung orang je. Dia sendiri tidak ada pendirian. Taklid pada ulama yang besar pun dilarang, ditegah, apatah lagi taklid orang biasa. Jadi kesannya takut jadi macam tadilah. Orang taklid kepada Amr bin Luhai. Dia sembah berhala, orang lain pakai sembah berhala. Allah Ta'ala muncul pula Nabi Muhammad nak hapuskan balik iktikad keyakinan yang mengatakan berhala itu Tuhan. Satu kerja pula kena dakwah lagi. Itu taklid ni sangat bahaya. Sebab itu para ulama mazhab pun memerintahkan supaya kita ni berpegang kepada dalil. Di antara apa yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal, la tuqallidni wala syafi'iyan wala auza'iyan wala malikan khuzu min haitsu akhudhu. Jangan takluk kepada aku, jangan taklidlah kepada aku, pada Auza'i, pada Malik, kepada Syafi'i. Ikutlah sebagaimana yang mereka ikut. Peganglah sebagaimana yang mereka pegang. Imam Abu Hanifah pula menyebut la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'rif min aina akhadnahu. Tidak harus mana-mana orang yang bertaklid kepada pegangan kami, mazhab kami, kalau dia tak tahu kami ambil mana alasannya. Jangan dia ikut dan. Jadi sebab itu kita belajar ni kena cari dalil, cari hujah, cari fakta. Baru kita akan selamat. Pun begitu memanglah kita tak boleh lari dalam masalah taklid. Peganglah mazhab mana pun. Salah ke, tak khalaf ke, mesti tak lari pada taklid. Tetapi biarlah cari dalil dulu. Kalau tak ada, baru kita menyandarkan pegangan kita kepada mana-mana orang yang punya authority. Ulama-ulama mazhab contohnya. Itu mereka telah diiktiraf. Al-a'immatul mujtahidun. Mereka itu suatu golongan ulama yang diiktiraf, yang disebut sebagai ulama yang mu'tabar. Okey, syirik yang kedua, syirik jali. Pertamanya syirik jali, dia kata syirik jali merujuk kepada benda-benda yang disembah, yang dapat dilihat oleh mata kasar, yang dipahami oleh orang ramai. Misalnya menyembah Tuhan ataupun beberapa Tuhan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada Tuhan tersebut berbentuk bintang seperti matahari, bulan ataupun benda-benda yang tidak bernyawa seperti berhala dan batu ataupun binatang seperti anak lembu. Zaman Nabi Musa sembah apa? Sapi kan, anak lembu kan. Ini di antara bentuk-bentuk syirik. Anak lembu dan lembu ataupun manusia seperti Firaun dan seumpamanya dalam kalangan raja-raja yang mendakwa memiliki kuasa uluhiyah ataupun didakwa oleh mereka sebagai mempunyai kuasa uluhiyah selain daripada Allah.
Mereka ini dipercayai oleh setengah orang sebagai pemilik kuasa uluhiyah. Begitu juga dengan orang-orang yang menyembah Buddha, Al-Masih Isa bin Maryam ataupun makhluk gaib seperti jin, syaitan dan juga malaikat. B. Syirik khafi. Syirik khafi merujuk kepada syirik yang tersembunyi daripada kebanyakan orang ramai. Misalnya meminta doa daripada orang yang telah mati dan penghuni kubur tertentu yang dibina di kubah yang besar di atasnya. Orang-orang yang telah mati itu dipohon pertolongan dan bantuan bagi melepaskan berbagai-bagai kesukaran yang dialami manusia, seperti menyembuh orang yang sakit, melepaskan kesusahan, membantu orang yang terdesak dan mengalahkan musuh dalam peperangan yang tidak mampu dilakukan melainkan hanya Allah sahaja. Mereka ini diyakini dan diiktikad sebagai mampu memberikan manfaat dengan membendung kemudaratan. Ini merupakan punca syirik yang berlaku di alam maya ini. Dia kata syirik khafi ini minta pertolongan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi asalnya minta pertolongan yang manusia ataupun makhluk yang tidak dapat memberi sesuatu pertolongan melainkan milik Allah, dia hanya mutlak bagi Allah. Lebih-lebih lagi apabila berada di dalam kesulitan. Bila terdesak ni, ada sesuatu bencana, musibah yang menimpa seseorang, masa tu kepada siapakah pergantungan itu perlu berlaku? Iaitu kepada Allah. Istastarisuna rabbakum fastajaba lakum. Sekiranya kamu istighasah, hendaklah kamu beristighasah kepada Allah dan Dialah yang akan menyempurnakan hajat kamu. Syirik khafi. Syirik khafi merujuk kepada syirik yang tersembunyi daripada kebanyakan manusia ramai, meminta doa sebagai tadi kita sebut tadi. Punca tersembunyi syirik jenis ini ialah kerana dua perkara, iaitu orang ramai tidak menamakan doa permohonan pertolongan dan juga istighasah yang mereka lakukan terhadap penghuni-penghuni kubur dan orang-orang yang telah mati sebagai ibadah. Sebaliknya, mereka yang dikatakan sebagai ibadah menurut pandangan mereka hanyalah tertumpu kepada rokok, sujud, solat, puasa dan seumpamanya. Padahal roh ibadah yang sebenar ialah berdoa, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis riwayat Nu'man bin Bashir. Ad-doa wal ibadah. Mereka duk ingat ibadah itu hanya tertentu dengan sembahyang, puasa, zakat, haji. Bila sembahyang ni, sebab tu boleh minta kat kubur, sebab doa bukan ibadah bagi mereka. Bagi penyembah kubur ni, doa bukan ibadah. Jadi bila bukan ibadah, boleh minta kepada kubur, minta kepada sesiapa sahaja selain daripada Allah. Sedangkan definisi ataupun takrif ibadah yang kita sebut semalam, wa ismun jami'un lima yuhibbuhullah minal aqwa wal af'a kas-salah waz zakah wad du'a wa ghairi zalik. Termasuk juga di dalam berdoa kepada Allah, doa juga dianggap sebagai ibadah. Di antara bentuk syirik lagi, perbuatan syirik bersumpah selain daripada Allah, riak, bersumpah daripada Allah. Lepas tu memakai gelang ataupun benang. Kalau dulu kanak-kanak yang baru dilahirkan, selalu menangis tu kan, orang gantung tangkai kan, dekat tengkuk, dekat tangan. Itu dia sebahagian daripada perkara-perkara yang membawa kepada syirik. Kalau sekiranya dia menganggap memberi bekas, maka itu syirik akbar lah. Tangkai ini memberi kesan, sebagaimana Allah Ta'ala memberi kesan, itu syirik akbar. Tetapi kalau dia kata sekadar mengambil berkat, itu pun dibimbangi takut ada pergantungan di situ, iaitu bukan syirik akbar. Dia pakai apa kita panggil dulu? Gelang kan? Pakai gelang. Jangan ada suatu keyakinan, sesuatu yang kita pakai. Bila dia pakai benda tu, dia kata gelang ataupun rantai itulah yang memberi kesan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi kesan, menarik mudarat ataupun mendatangkan sesuatu manfaat. Itu bahaya di sudut akidah. Yang keseterusnya, muka surat 283, melakukan tilikan dan pembomohan. Kita jumpa bomoh. Menganggap apa dia? Bomoh mengetahui perkara-perkara yang gaib. Bomoh ataupun Tok Nujum mengetahui perkara-perkara yang gaib. Muka surat 285, melakukan nazar bukan kepada Allah. Sepatutnya nazar ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 287, melakukan sembelihan bukan kerana Allah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Sembelih suatu ibadah, dan ibadah itu penyembahannya hanya kepada Allah. Tetapi
mereka menyembelih binatang bukan kerana Allah, iaitu kepada berhala ataupun kepada makhluk-makhluk yang lain. Kalau di zaman jahiliah, kepada berhala lah. Zaman kita dulu dia jamu tempat-tempat yang keras. Dia lalu di bawah suatu batang pokok yang besar. Dia rasa seram, dia rasa takut. Lalu dia kata apa? Pokok ni keras Jadi sebenarnya kalau kita pegang confirm keras. Pokok, bukan pokok keladi. Pokok yang besar tu kan. Bukannya pokok keladi, memang dia keras. Pokok ni keras. Lalu balik sembelih ayam. Tak situ. Supaya penunggu pokok itu tak ganggu dia bila dia lalu lintas. Dulu memang banyak lah berlaku. Kalau pergi bendang, nak buat bendang ni supaya apa? Buat bendang ni supaya makhluk-makhluk seperti tikus dan apa dia makhluk perosak ni tak ganggu tanaman dia. 4 penjuru bendang ni dia letak satu benda yang dipanggil apa, saya tak ingat, kecil-kecil tu biasa tengok. Dia buat daripada buluh, lepas tu letak telur 4 penjuru untuk mengawal bendang dia, tanaman dia daripada serangan-serangga perosak ni. Di situ ada kepercayaan tak benda tu? Ada kepercayaan lah. Sebagaimana Allah Ta'ala menguasai menjaga kita, dia juga menguasai menjaga makhluk-makhluk yang lain. Oleh kerana itu minta pertolongan kepada Allah dan lakukanlah ikhtiar-ikhtiar. Di sudut zahirnya, kalau tikus dia ada racun tikus, serangga, ulat dan sebagainya ada racun serangga. Letak telur keliling bendang tu tak akan selesaikan masalah. Tapi nak ceritanya itu kepercayaan. Time dia nak potong padi, dan saya lalui dia semua ni masa kecil-kecil dulu. Zaman kanak-kanak dulu orang panggil benda jamu. Kita cukup seronok lah pada masa tu. Setiap kali nak ambil padi, masa tu padi setahun sekali. Setiap kali nak ambil padi, orang tua-tua sembelih ayam kampung, bakar makan dengan pulut kuning. Cukup seronok. Duk tunggu-tunggu bila sampai nak tuai padi, bila sampai tuai padi ni boleh makan. Tapi rupanya di situ ada kepercayaan. Dah lama dah kita tua ni, kita dah dewasa, kita fikir di situ ada kepercayaan. Makhluk yang lain minta hajat pertolongan kepada makhluk yang lain. Kalau kanak-kanak menangis, masa tu rumah banyaknya rumah atas macam ni, bakar sabut di bawah. Bakar sabut, asap tu sekonon-kononnya dapat jagalah kawasan rumah tu daripada makhluk-makhluk asing. Ini bentuk kepercayaan yang boleh menyebabkan keyakinan kita tergugat. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah terbahagi. Sebahagian kepada Allah, sebahagian kepada makhluk yang lain. Cukup banyak pada zaman tu. Dipanggil apa dia, lenggang peruk, mandi safar. Pada masa itu berlaku sekitar tahun 70-an, 80-an, sedikit tahun 90-an, ditentang mandi-mandi safar ni oleh ustaz-ustaz pada zaman tu, tok-tok guru pada zaman tu, tok-tok lebay pada benda tu, khurafat bid'ah pada masa tu ditentang dengan begitu hebat. Banyak dengan pengajian di dalam masjid surah ni hilang. Tiba pula muncul pula mandi sofa. Sekarang ni dia kata boleh pula. Hak tok-tok guru pondok dulu lawan, dia nak hidupkan balik. Sebab tak jelas di dalam memahami akidah ataupun tauhid yang sebenar. Okey, yang berikutnya tuan-tuan. Yang lebihnya tuan-tuan baca sendiri lah ni. Pertukaran syirik kepada kecil menjadi syirik besar. Muka surat 293. 292. Pertukaran syirik kecil menjadi syirik besar. Syirik kecil boleh bertukar menjadi syirik besar mengikut peranan yang dimainkan oleh hati seseorang. Antara wasilah yang boleh menyumbang kepada syirik besar ialah bertawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan jah para nabi dan orang-orang yang soleh berdasarkan pada realiti pengalaman hidup manusia. Ia boleh menyumbang kepada syirik besar. Ramai orang-orang yang mengaku beragama Islam terjebak di dalam lembah syirik besar kerana mereka memohon pertolongan dan bantuan daripada orang-orang yang telah mati dalam kubur. Mereka bernazar dan juga menyucikan mereka yang telah mati itu. Ni ada sebut ni, Tok Wali, Tok Wali, Tok Wali, Tok Wali ni. Jah maknanya kemegahan seseorang. Bijahtin Nabi. Kemegahan, kemuliaan, keagungan. Seseorang dia ada kemuliaan masing-masing, kemuliaan, keagungan, kehebatan masing-masing di sisi Allah. Semua orang tu tak nafi. Kehebatan tu tak nafi. Tetapi walaupun dia hebat, dia tok wali ke apa ke, dia boleh terbang, kita kata masuk dalam api tak terbakar, masuk dalam jalan antahaya tak tenggelam, memang ada yang disebut sebagai karamah.
Tetapi dia tetap sebagai makhluk, tidak dapat memberi bekas. Hebat macam mana pun dia tidak boleh memberi kesan. Mulia dia di sisi Allah. Kemuliaan dia di sisi Allah, tetapi dia tidak boleh memberi kesan. Para nabi, termasuk Nabi Isa AS, bila orang anggap dia Tuhan, dia kata, aku pun hamba Allah Ta'ala. Sebab tu dia sebut di ayat yang kita baca, sembahlah Allah Ta'ala Rabbi wa Rabbukum, u'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah, yang mana Allah Ta'ala itu Tuhan aku dan Tuhan kamu. Nabi Isa sendiri pun tak dapat, walaupun dia ada kelebihan sebab yang Allah Ta'ala bagi mukjizat. Semua para Nabi dan Rasul adalah mukjizat, Allah Ta'ala bagi mukjizat. Mukjizat ni apa? Perkara yang luar biasa yang dipanggil amrun khariqul lil adah, perkara yang mencari adat. Untuk membezakan mereka dengan orang-orang yang biasa, mereka adalah utusan Allah, mereka ada kelebihan yang disebut sebagai mukjizat. Mukjizat itu bukan daripada diri sendiri, Allah Ta'ala yang bagi. Sebagai suatu pembuktian, mereka adalah Nabi, ini kelebihannya. Tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba' minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Yang demikian itu para rasul, kata Allah. Kami melebihkan sebahagian mereka dengan sebahagian-sebahagian yang lain. Nabi Isa tadi kan yang kita sebut, dia di antara mukjizat dia boleh menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, boleh menyembuhkan sakit sopak. Pada masa tu doktor pakar ke ahli perubatan, ubat-ubatan pun tak boleh sembuh orang sakit sopak ni. Mencelikkan orang yang buta, menghidupkan orang yang mati. Tapi dengan izin Allah, mukjizat Allah Ta'ala bagi, dia boleh menghidupkan orang yang mati. Nabi Isa kelebihan dia dengan tongkat dia. Nabi mukjizat, Nabi apa Saleh, unta dia, hazihi naqatullahu lakum, unta dia. Kesimpulannya semua para nabi dan rasul ada mukjizat untuk menunjukkan kelebihan mereka daripada orang biasa. Tadi soalan tadi, maknanya orang kemuliaan manusia di sisi Allah Ta'ala memang ada, tetapi bukanlah dengan sebab dia memiliki beberapa kelebihan, beberapa kemuliaan, beberapa anugerah yang Allah Ta'ala bagi, menyebabkan dia boleh mengkabulkan doa. Kita menjadikan dia sebagai satu perantaraan. Yang itu tak boleh. Hebat macam mana pun manusia, yang memperkenankan doa adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di antara jenis syirik ni, doa selain daripada Allah Ta'ala. Syirik niat, keinginan dan juga qasad. Ni tuan-tuan boleh perincikan, baca sendiri. Syirik ketaatan. Menganggap manusia pemimpin ini sama dengan Allah Ta'ala yang perlu ditaat. Tidak boleh kita berbeza pendapat dengan mereka. Tengok-tengok syirik di sudut ketaatan. Syirik ketaatan berlaku pada mentaati para rahib, pendeta dan lain-lain dalam melakukan kemaksiatan. Syirik ini dapat dilihat dalam firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Ada la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama mereka sebagai pendidik-pendidik selain daripada Allah. Dan mereka mempertuhankannya, Al-Masih Ibnu Maryam, mempertuhankan Al-Masih Ibnu Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Maha Suci Allah, daripada apa yang mereka sekutukan. Syirik kecintaan kepada kasih sayang. Syirik kecintaan dan kasih sayang. Syirik ini dapat dilihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul 'adzab. Penutupan pintu yang boleh menyumbang kepada syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tauhid secara jelas dan memberi amaran keras agar umat Islam tidak terjebak di dalam syirik tanpa mengira apa bentuk sekalipun syirik tersebut. Setiap perintah baginda sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan tauhid dan larangan baginda berkaitan dengan syirik. Maknanya Rasulullah ni bab syirik apa pun dia lawan, syirik besar pun ditentang, syirik kecil pun ditentang. Sebab ini membahayakan kepada keimanan. Adalah bertujuan untuk menjaga tauhid itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil langkah awal dengan menegah wasilah yang boleh mengundang kepada syirik daripada kalangan umat Islam. Jadi tak kira lah syirik jali ke khafi ke, semua tu telah ditegah, dilarang oleh Rasulullah.
Yang pertama, menegah keterlaluan di dalam memuji Rasulullah. Tengok. Kita memang sayang pada Rasulullah, tapi jangan melampau. Janganlah meletakkan Rasulullah itu sebagai Tuhan. Tak hormat kan? Hormat, sayang, cinta kepada Rasulullah. Tapi tak lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tetap di atas. Nampak? Walaupun sayang kepada Rasulullah. Rasulullah menegah para sahabat daripada memuji baginda secara keterlaluan dan kadang-kadang boleh mengundang kepada menyembah baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu sendiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab, "La tatruni kama ataratin nasara kama ataratin nasara bena Maryama fa innama ana 'abduhu faqulu 'abdullahi wa rasuluh." Maksudnya, janganlah menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasara bin Maryam. Sesungguhnya aku adalah hambanya. Ucapkanlah hamba Allah dan Rasulullah. Aku ni hamba Allah Ta'ala. Janganlah kamu mendewakan aku sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada Nabi Isa AS. Inna Allah thalithu thalathah. Sesungguhnya Allah tu tiga di dalam tiga. Satu dalam tiga. Maknanya Allah, Maryam, Nabi Isa. Maknanya Tuhan tu ada tiga. Allah, lepas tu isteri Tuhan siapa dia? Maryam. Anak Allah siapa dia? Nabi Isa AS. Oleh kerana Nabi Isa ada sesuatu kelebihan yang kita sebut tadi sebagai mukjizat. Oh, dia ada kelebihan, dia Allah jugalah, sebab Allah Ta'ala ada kelebihan. Dia sama macam tu. Allah, Maryam, Nabi Isa. Kita ni sayang macam mana pun kepada Rasulullah, jangan melebihi Allah. Cinta macam mana pun jangan melebihi Allah. Bila orang jahiliah ni dia sesat, kafir dan sebagainya, berbagai bentuk kesyirikan, kejahatan yang mereka lakukan zaman jahiliah, tetapi kepribadian mereka dapat dibentuk melalui tarbiyah yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi orang yang baik. Sehingga Allah Ta'ala istiharkan dalam Quran kan, kuntum khaira ummatin, kamu adalah sebaik-baik umat, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Semua Allah Ta'ala redha belaka pada mereka. Daripada rosak akhlak mereka di zaman jahiliah ni, setelah masuk Islam, dididik, diasuh, ditarbiyah jadi orang yang baik. Mulalah mereka cuba nak fanatik, ta'assub kepada Rasulullah, nak menyanjungi Rasulullah sebagaimana yang dilakukan oleh Nasrani kepada Nabi Isa AS. Rasulullah kata, jangan, aku ni hamba Allah Ta'ala. Yang dituntut kepada kita mengikut syariat yang dibawa oleh Rasulullah, bukan kita mengagungkan dia. Okey, kita mengagungkan, mendewakan berbeza dengan kita melahirkan kasih sayang kepada Rasulullah. Rasulullah memang kita cinta, kita rasa sayang, tetapi tidaklah kita mendewakan dia sebagaimana kita lakukan kepada Allah. Kita memuja Allah sebagaimana kita memuja Rasulullah sebagaimana puja Allah. Tak boleh. Allah Ta'ala tetap Allah Khaliq. Rasulullah ni tetap makhluk. Tak boleh sama. Jadi sahabat pun mula dah Rasulullah nampak pelik ni. Adakah ada riwayat yang sahabat pernah minum air kencing Rasulullah, darah Rasulullah, terlalu fanatik, ta'asub, kagum kepada Rasulullah. Ini yang timbulnya dengan Nabi, dengan kebesaran Nabi ni. Bila doa sebut kebesaran Nabi. Apa perlu? Doa direct kepada Allah. Tidak perlu kepada perantaraan. Nabi larang. Janganlah kamu menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasara bin Maryam. Sesungguhnya aku adalah hambanya. Ucaplah hamba Allah dan Rasulnya. Menegah, membina bangunan di atas kubur. Sebab apa? Orang dulu-dulu, bermula daripada zaman Nabi Nuh AS. Bila orang alim daripada balik ni, tuan-tuan baca surah Nuh dan tengok keseluruhan terjemahan dia. Bila orang alim di zaman Nabi Nuh ni telah meninggal dunia, mereka pun syaitan mari bisik. Cerita ni tuan-tuan boleh baca di dalam Kisah Nabiyyin yang dikarang oleh Maulana Ali Hasan An-Nadawi. Syaitan mari bisik, dia kata, kamu tak sayang ke? Tak sayang kepada orang alim, ulama kamu? Dia sayang. Sayang apa sumbangan kamu? Patutnya kamu buatlah sesuatu yang membuktikan kamu cinta kepada mereka walaupun mereka telah meninggal dunia. Kamu tu yang buat gambar. Bila nak sembahyang, nak buat ibadat, tak di depan. Tak sembah gambar tu, sembah Allah. Tapi melahirkan kecintaan, mahabbah kepada gambar ni. Dia tok guru kami, orang yang soleh, didik kami jadi orang yang baik. Sembahyang sembah Allah Ta'ala.
Golongan yang kedua, dibuat patung pula. Syaitan mari bisik. Dulu orang bukan buat gambar. Dulu orang buat patung. Generasi yang kedua buat patung. Tapi tak semua Allah, tak di depan. Patung Tok Guru tadi, Tok Lebay, Tok Guru, Tok ulama mereka tadi tak di depan. Tapi tak sembah, sembah Allah. Bila semayang tengok muka Tok Guru. Bila semayang tengok muka orang alim. Bila semayang tengok orang yang soleh. Hak mati tu dia. Nasran yang kawan Nasra tu kan. Oh, Tok ingat tengok. Sebab demo ni berjasa kepada kami. Generasi yang ketiga, buat tokong, syaitan kata, orang dulu sembah. Hal tu yang tak jadi sembah berhala tu. Melarat sampai sekarang ni. Terus jadi sembah. Jadi buat binaan atas kubur ni supaya di dalam ibadah, sebahagian daripada kecintaan, sebahagian daripada ketundukan adalah kepada ahli kubur tu. Orang yang soleh itu tadi. Dia tidak mutlak kepada Allah Ta'ala. Sebab kita sebutkan tadi, ibadah ni bukan sahaja perlu takut, tetapi kena ada perasaan cinta. Cinta itu dah berbelah bagi kepada Allah dan kepada penghuni kubur yang merupakan orang yang soleh. Itu ada orang mana-mana kubur duk cari. Dia bukan isu ziarah kubur. Ziarah kubur ni memang disunatkan. Kuntu nahaitukum an ziaratil kuburi fazaruha fa innaha tuzakkirukumul akhirata. Nabi kata sebelum ni aku larang kamu ziarah kubur sebab buat benda khurafat, benda bid'ah, meratap, menjerit atas kubur kan. Aku larang ah. Dah iman orang Islam pun dah kuat, Rasulullah tak pergi ziarah kubur. Dengan menziarahi kubur mengingatkan kamu kepada alam akhirat. Isu bukan isu ziarah kubur. Isu menganggap ahli kubur itu ada kelebihan sehingga berdoa kepada ahli kubur. Yang tu yang tak boleh. Bila kita kata tidak boleh minta kepada kubur, mereka kona isu, kan Rasulullah kata suruh pergi ziarah kubur. Ziarah kubur berbeza, memang disunatkan, mana-mana kubur pun kita sunat ziarah. Isunya adalah minta pertolongan, bantuan daripada penghuni kubur. Sebab tu dia buat apa dia? Pembinaan di atas kubur. Mencegah, mengecat ataupun mengkapurkan. Maknanya bagi canggih, bagi cantik kubur tu. Sebab tujuannya merasakan bahawa penghuni kubur itu ada beberapa kelebihan. Menegah solat di atas kubur. Mencegah bernazam menyembelih binatang di tempat yang bukan kerana Allah Ta'ala. Menegah mengeluarkan perkataan yang menggambarkan buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Okey, muka surat 300. Amaran Rasulullah SAW, amaran Rasulullah SAW tentang syirik yang akan kembali ke Semenanjung Arab. Rasulullah dah bagi amaran ni. Di Semenanjung Arab akan berlaku kesyirikan. Ini suatu gambaran yang disebut oleh Rasulullah sebelum dia wafat. Rasulullah SAW memberi amaran tentang syirik yang akan kembali ke Semenanjung Tanah Arab dalam beberapa hadis baginda SAW. Ia tidak menunjukkan ke semua orang Islam akan terlibat dengan syirik tersebut. Sebaliknya hanya golongan tertentu sahaja terlibat dengannya. Meskipun tidak melibatkan ke semua umat Islam, namun ia tetap perlu dijauhi kerana syirik melibatkan dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi. Antara hadis yang menjelaskan tentang berlaku syirik kepada setengah kabilah umat Islam ialah hadis diriwayatkan oleh Thauban. La taqumu as-sa'atu hatta talhaqul qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awthana. Maksudnya, kiamat tidak akan berlaku melainkan setelah beberapa kabilah dalam kalangan umatku mengikut jejak langkah orang-orang musyrikin, sehingga beberapa kabilah daripada kalangan umatku menyembah berhala. Di akhir zaman pun maknanya ada manusia menyembah berhala sebagaimana pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Muka surat yang berikutnya 304. Salah faham terhadap amalan syirik. Terdapat beberapa amalan pemujaan dan penghormatan yang keterlaluan yang diberikan kepada kubur di beberapa tempat di negara Islam. Dan bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah harus dan tidak mengundang kepada syirik. Dia kata apa? Dan bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut, dia kata benda ni harus, tak membawa kepada syirik. Yang nak pergi ke kubur, puja wali, puja kubur wali, kubur-kubur orang soleh ni, dia rasa tak ada salah benda tu. Dia rasa macam tu. Sebenarnya benda itu satu kesalahan. Yang pertama, para sahabat pernah membina sebuah masjid di atas sebuah kubur pada masa hayat Rasulullah SAW. Tetapi baginda tidak membantah dan tidak pula mengarahkan dimusnahkan. Itu hujah mereka.
Umar Ibn Khattab pernah meletakkan satu khemah di atas kubur Zainab bin Jahsh. Osman bin Affan pernah membina khemah besar daripada bulu di atas kubur Hakam bin Abi Aus. Muhammad bin Hanafiyah pernah meletakkan khemah besar daripada bulu di atas kubur Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Fatimah bin Husain, isteri Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib pernah meletakkan satu kubah di atas kubur Al-Hasan untuk satu tempoh tertentu, kemudiannya dibuang. Aisyah pernah menyuruh dibina khemah besar daripada bulu di atas kubur saudara Abdul Rahman ketika beliau meninggal di Ziltua. Bagi menjawab tanggapan di atas, suka dinyatakan riwayat yang menjelaskan para sahabat membina masjid di atas kubur sahabat, iaitu Abu Basir diriwayatkan oleh Musa bin Uqbah, meriwayatkan daripada Az-Zuhri secara mursal. Al-Baihaqi, kita tengok riwayat yang dikemukakan oleh Imam Baihaqi, meriwayatkan daripada Musa bin Uqbah dalam Dalail An-Nubuwah, melalui sudut jalan daripada Musa bin Uqbah daripada Ibnu Syihab secara mursal sebagaimana yang dilaporkan oleh Ibnu Asakir di dalam tarikhnya. Apa maksud secara mursal? Kita dah mengaji kah? Maknanya tabi'in tidak menyebut nama sahabat. Maka dia bukan hadis dan bukan kata-kata sahabat. Maka ini bukan merupakan satu hujah untuk dijadikan sebagai dalil. Bukan dijadikan hujah, nak dijadikan sebagai hujah ataupun dalil. Jadi kesemua riwayat-riwayat yang dikemukakan para sahabat ataupun tabi'in telah membuat kubur, membuat binaan ataupun khemah di atas kubur sahabat yang lain, semua riwayat tersebut tidak sahih. Tuan-tuan boleh baca di bawah ni secara terperinci. Kesimpulan, ibadah dalam Islam melibatkan ketundukan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk perinciannya tuan-tuan baca satu persatu apa yang kita bentangkan pada hari ini. Ibadah dalam Islam melibatkan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mendekatkan diri kepadanya berdasarkan apa yang disyariatkan. Disyariatkan Allah berserta dengan kasih kepadanya. Ia melibatkan nama kepada segala apa yang dikasihi, yang diredai oleh Allah. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ibadah itu merangkumi nama, sesuatu nama yang merangkumi sesuatu yang disukai oleh Allah. Contohnya seperti solat, zakat, puasa, haji. Bercakap benar, menghubungkan silaturahim, itu semua dianggap sebagai ibadah. Menepati janji, menyuruh orang ma'ruf dan mencegah daripada mungkar. Berjihad menentang golongan kafir dan munafik. Berbuat baik kepada jiran tetangga, anak yatim, orang miskin, orang-orang yang keputusan berkalan dalam perjalanan, hamba abdi dan juga binatang adalah merupakan bentuk-bentuk ibadah. Begitu juga dengan berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, mengasihi Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah, menyerah diri kepadanya. Ini semua dianggap sebagai ibadah. Mengikhlaskan agama kepadanya, kerananya, bersabar menghadapi hukumnya, bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya, redha dengan qada dan qadarnya, bertawakal, mengharapkan dan takut kepada azabnya. Semua dianggap ibadah ni. Kesemuanya termasuk dalam erti kata ibadah. Kerana untuk beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Wallahu alam. Okey, selama 2 hari betul-betul yang saya bentangkan daripada semalam sehingga pagi ini, sekiranya ada sebarang kemusykilan ataupun persoalan, insya-Allah sama-sama kita bincang. Semalam saya tak buka soalan, jadi ada orang nak tanya. Hari ini insya-Allah kita buka soalan. Ya, ada 5 minit ada 5 minit untuk buka soalan. Assalamualaikum. Ya. Sebab nazar itu juga disebut dalam Al-Quran.
bukan kata zaman Nabi saja, bahkan di zaman Siti Maryam. Kalau kita tengok di dalam surah Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam, Maryam, ibu dia bernazar untuk dapat anak. Ayah dia bernazar untuk dapat anak. Tiba-tiba mereka mengharapkan supaya memperoleh anak lelaki untuk menjadi syiak di masjid. Tiba-tiba dapat, maknanya apa dia perempuan, lalu pun diletakkan juga, dijadikan juga sebagai masjid, sebagai syiak di masjid. Lalu dalam Al-Quran menyebut dia mempunyai karamah, kemuliaan. Biasanya ayah dia bawa makanan kepada Maryam ni, ibu kepada Nabi Isa. Ayah dia bawa makanan sebab dia jadi syiak bersih masjid. Tiba-tiba satu hari sebelum sampai makanan yang ketika dia bawa makanan tu, tiba-tiba bila buka bilik Maryam tu dah ada makanan yang telah dihidangkan. Lalu ditanya, ya Maryam, anna laki hadha, ambil daripada mana ni? Maryam kata, huwa min indillah. Huwa min indillah, makanan ini datang daripada Allah. Dan dia mempunyai satu karamah yang besar. Jadi nak ceritanya, ibu kepada Maryam ni dan juga ayah dia juga pernah bernazar. Amalan nazar ini memang disyariatkan di dalam agama. Lalu sampailah pada zaman Nabi Muhammad dan dilakukan oleh para sahabat. Okey, ada soalan lain? Saya ambil yang pertama dulu, angkat tangan. Ketika hidup, ketika mati tak boleh. Yang kedua tadi, abang ni. Syafaat. Yeah. Ya. Dia bukan syafaat. Dia angkat lagi, dia selesai satu-satu ya. Syafaat ni Nabi. Lepas tu syuhada. Ada pun orang biasa tak boleh. Adalah kalau kita sebut, kalau kita tengok, saya nak sebut nama kitab nanti kontroversi pula sebab kitab ni orang mengaji di masjid surau kan. Tu tak sahih, riwayat tu tak betul, tak tepat. Kita pergi, maknanya orang alim ni, ada orang satu golongan yang nak dicampakkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka, disebut, dikaitkan dengan Nabi tu. Jadi Nabi kata, malaikat akan, Allah Ta'ala akan tanya besok, pernah tengok tak, pernah datang tak majlis ilmu? Kata pernah. Dia ni dah ahli neraka ni, okey, masuk syurga lah kerana dia pernah datang majlis ilmu. Satu golongan pula, pernah tengok tak muka Tok Guru? Pernah dah semua hidup dia pernah tengok muka Tok Guru. Okey, masuk syurga. Hak ni pernah bersalam tak dengan Tok Guru? Dia tak semayang ni, tak semayang, buat macam dosa ni. Dia pernah salam saja dengan Tok Guru, boleh masuk syurga. Ini semua riwayat-riwayat yang tidak sahih. Tapi benda tu ada. Boleh memberi syafaat kita tadi kan. Sampai Tok Guru boleh salam masuk syurga, tengok muka Tok Guru. Dan pernah makan tak sekali dengan Tok Guru? Pun ada. Ya. Yeah. Adalah kebaikannya. Makan tu dipanggil tafa'ul tu kita tak nafikan. Tapi sampai ahli neraka, dengan sebab dia itu melakukan kebaikan dengan Tok Guru, dia tu dah dimasukkan, akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala dengan dalam neraka. Tapi dengan sebab kebaikan-kebaikan tertentu, pernah berada dalam majlis ilmu, pernah bersalam dengan Tok Guru, makan dengan Tok Guru, tu penyebab dia boleh masuk syurga. Itu atas rahmat Allah. Tetapi nak disandarkan kepada riwayat ini tidak sahih.
Orang tak sembahyang langsung pun boleh masuk syurga. Sebab masuk syurga bukan dengan ibadat. Dalam hadis kata, la yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Cuma bila disandarkan kepada hadis, itu tak betul. Orang tak sembahyang langsung pun haruslah Ta'ala bagi masuk syurga. Ini kuasa Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala ni dia sebut orang yang buat baik balas baik. Itu secara umumnya macam tu. Buat jahat balas jahat. Tetapi Allah Ta'ala juga menyebut innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tak mungkir janji. Maksudnya kalau orang buat dosa, ini tempat dia. Orang buat baik, ini tempat dia. Tapi kita maknanya boleh menilai lah. Jangan semata-mata bergantung dengan pertolongan ataupun syafaat. Okey, soalan yang kedua tadi siapa? Ni abang ni dulu. Bab akidah, dia ada usul, dia ada furu'. Kalau semuanya usul, bagaimana adanya khalaf dan salaf? Menunjukkan di sana ada furu'. Satu. Yang kedua, bagaimana boleh berlaku perbezaan dengan Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi? Sama-sama khalaf. Kalau nak kata salah tak boleh berbeza, ada pihak menghukumkan kafir, kata Allah Ta'ala taharas kerana ada usul, mereka semuanya usul. Tak boleh beza. Jadi, hak mana antara Abu Hasan Asy'ari dengan Mansur Al-Maturidi ni, hak mana Islam, hak mana tidak Islam? Di situ menunjukkan bahawa dalam kajian para ulama, akidah dia ada usul, dia ada furu'. Usul ni macam kita kata rukun iman, rukun Islam, kepercayaan kepada Allah Ta'ala tu semua sepakat. Itu usul. Cuma yang jadi perbezaannya bab mukhalafah, memukhalafahkan Allah. Memukhalafahkan Allah dengan baharu. Bagi yang mengatakan tidak bertempat, alasan-alasan mereka tempat adalah makhluk. Tempat kan Allah Ta'ala yang buat. Arah, atas arah. Atas arah, arah atas. Atas, bawah, kiri, kanan itu arah. Ini dua masalah bab yang besar. Arash menentukan makan ataupun jihah. Mereka kata ini makhluk. Bila makhluk, Allah Ta'ala di atas arash, Allah Ta'ala berhajat kepada makhluk. Selain daripada Tok Guru yang tuan-tuan tengok dalam video tu, saya di Pakistan, saya debat lah dengan golongan bukan Asy'ari, Maturidi. Sebelum ada arah, Allah Ta'ala berada di mana? Duduk main akal dia. Atas arash lah. Bukan berduduk berdempet, berhubung, bersambung dengan arash. Jadi itu tauhid falsafah. Sebab itu semalam pun saya dah sebut secara umum, fala tatribu lillahil amthal. Jangan kamu bandingkan Allah dengan sesuatu. Kalau kita kata makhluk berhajat kepada tempat, kepada arah, kenapa nak bandingkan dengan makhluk? Saya, kalau cerita buat akidah ni mungkin saya agresif sikit. Mau semangat sikit. Dia kadang-kadang jadi geram sikit. Dalam masalah fiqh, okey, ada ruang ijtihad. Adapun dalam masalah keimanan, bab membincangkan tentang zat dan sifat Allah, itu mutlak hak Allah Ta'ala. Dan ayat Quran juga menyebut wala taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun.
Jangan kamu kata terhadap sesuatu terhadap Allah dalam perkara yang kamu tak tahu. Tadi dah kita sebutkan fala tatribu lillahil amsal. Jangan kamu bandingkan Allah Taala dengan sesuatu. Kalau kamu kata tak boleh kata ada arah, ada tempat itu dengan makhluk, kamu buat perbandingan dengan makhluk. Saya pun dah jawab panjang lah dalam perdebatan tu, kuliah-kuliah, siri-siri kuliah saya bab akidah ni dah banyak saya jawab. Jadi hari ini soalan terakhir. Lepas ni tuan-tuan sambung tanya Ustaz Sobri pula. Dia dah sampai. Itu tauhid falsafah. Saya kaji. Asalnya pegang pemikiran itu Aristotle. Dia akidah falsafah inilah yang menentukan Allah Ta'ala tak bertempat. Sebab falsafah ni dia banyak menggunakan logik, menggunakan akal untuk menentukan ketuhanan. Sedangkan kita orang Islam menentukan, nak memahami tentang ketuhanan, sifat Allah, zat Allah, terserah kepada Allah. Hak mutlak Allah. Siapa yang paling kenal Allah daripada diri Allah Ta'ala sendiri? Sudah tentu Allah Ta'ala sendiri. Jadi Allah Ta'ala sebut tak dia tidak bertempat. Dia tidak berjihad. Golongan salah tak bincang benda ni. Allah Ta'ala tarah. Tangan. Wajah. Mari golongan falsafah yang buat huru-hara dunia akidah ni, pemikiran akidah ni, dia jadi huru-hara di seluruh dunia. Dia sambung oleh Mu'tazilah, Jahmiyah, tersebar seluruh dunia. Sebab itu, orang yang belajar tauhid falsafah ni, mula-mula dia belajar apa dulu? Saya pun belajar akidah ini. Dalam aliran ni pun saya belajar. Dia belajar hukum syarak dulu, hukum akal, hukum adat. Bab hukum akal tu memang dia tekan. Sesuatu benda yang tak boleh diterima oleh akal, benda tu tak wujud, tak ada. Mula-mula dia tanya kita beberapa soalan. Antara ayah dengan anak ni, siapa tua? Anak tua ke ayah yang tua? Langit dengan bumi, yang mana atas, yang mana bawah? Kita pun jawab, ayah lebih tua daripada anak. Tapi kalau kita kata anak lebih besar daripada ayah, boleh terima tak? Oh boleh. Itu umpan, bagi umpan. Langit dengan bumi, yang mana atas, yang mana bawah? Mula-mula dilatih, diasuh, dididik supaya guna logik, ketengahkan logik. Sampai bab ketuhanan pun, makhluk memerlukan tempat, memerlukan arah. Tapi kalau kita kata Allah Ta'ala berada di atas aras, Allah Ta'ala bertempat. Allah Ta'ala memerlukan tempat. Allah Ta'ala memerlukan jihah. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala terkaya daripada sekalian alam. Dia mula nak kiyah Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah kata, fala tatribu lillahil amsal. Jangan kamu bandingkan Allah dengan sesuatu. Ini di antara punca rosaknya manusia belajar akidah ni. Dalam bab akidah, dia mendahulukan akal lebih daripada nafs. Jadi pada hari perdebatan tersebut, saya tanya, tuan-tuan ni ada tempat tak duduk ni? Sebab dia nak sama, dia nak main akal ni. Saya tanya soalan. Dia kata ada tempat, tunjuk tempat tu di mana. Dia orang pun tunjuklah kerusi. Itu kerusi, saya nak tunjuk tempat. Ada hak duduk di bawah. Dia kata ini ke tempat. Itu kapet. Tunjukkan tempat tu. Bawa keluar tempat. Ini cawan. Tunjukkan cawan kat saya. Sampai kesudah dia tak boleh cerita. Nak main akal sangat. Aku pun pandai juga main akal. Kita pun lalu aliran tu. Dia tak boleh nak munculkan tempat itu apa. Ada yang duduk di kiri kanan, arah kan. Tunjuk tak mana arah, dia tunjuk dinding. Itu dinding. Saya nak arah tu. Jihah tu di mana? Jihah tu di mana? Tempat tu di mana? Itulah ulama-ulama sebut dia panggil amrun i'tibari. Sesuatu benda yang ada di dalam pemikiran kita tak boleh dijelmakan di sudut zahir. Kita kata arah-arah. Atas-atas kenapa duk pecah kepala nak fikir benda tu? Yang Allah Ta'ala tak suruh. Jadi kalau orang yang belajar tauhid Mu'tazilah, Jahmiyah ni ahli kalam, dia merosakkan otak dia. Otak yang waras, yang sempurna, dirosakkan dengan mengenengahkan logik lebih daripada nafs dan juga dalil. Sedangkan Sayyidina Ali kata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalu khuffi aula bil mashi min a'lahu. Walakin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala khuffaihi." Kalau agama ini berdasarkan kepada logik, niscaya khuf itu disapu di sebelah bawah. Tetapi aku sendiri melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapu di atas dua khuf, di atas. Jadi agama bukan logik, dia fakta, dia dalil, dia adalah hujah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Apatah lagi dalam masalah akidah.
Tidak ada ruang ijtihad di dalam menentukan tentang zat Allah dan sifat Allah kecuali apa yang telah termaktub di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.